Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan 12 Mac depan sebagai tarikh mengundi biasa bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor. Dalam kenyataan hari ini, pengerusi SPR Datuk Abdul Ghani Saleh turut mengumumkan hari ini sebagai tarikh keluar urit Pilihan Raya manakala 26 Februari ini, hari penamaan calon. Katanya tarikh pengundian awal di 56 kerusi Dewan Undangan Negeri seluruh negeri itu pula ditetapkan pada 8 Mac depan. Beliau berkata SPR menggunakan daftar pemilih pilihan raya iaitu daftar pemilih induk 2021 yang dikemas kini sehingga 21 Januari lalu untuk PRN berkenaan. Sementara itu Abdul Ghani berkata SPR dijangka membelanjakan kira-kira 96 juta ringgit untuk mengadakan PRN Johor bagi membiayai kos pilihan raya termasuk pelantikan seramai 49,290 orang petugas. SPR menyasarkan kira-kira 70% pengundi keluar menunaikan tanggungjawab masing-masing pada PRN berkenaan. Sementara itu, kadar pemberian vaksin penggalak dan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIK Kids di Sabah masih rendah menyebabkan negeri ini ketinggalan dari segi jumlah individu yang sudah menerima vaksin. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahelmi Yahya berkata bagi dos penggalak, setakat ini hanya 18% daripada individu yang sudah lengkap vaksin di Sabah mengambil suntikan ketiga. Katanya walaupun dos penggalak hanya sebagai pilihan, tetapi orang ramai perlu memahami bahawa sistem pertahanan badan terhadap jangkitan COVID-19 berkurangan selepas beberapa tempoh menerima 2 dos lengkap. Jelasnya dos penggalak diperlukan bagi meningkatkan semula sistem pertahanan badan bagi melindungi diri daripada kesan jangkitan teruk berikutan penularan gelombang varian Omicron ketika ini. Syahelmi yang juga Exco Kesihatan Negeri berkata, begitu juga dengan sambutan terhadap PIK Kids di Sabah yang ketika ini menyaksikan purata 50 hingga 60 kanak-kanak mengambil vaksin sehari sejak dilancarkan pada 3 Februari lalu. Katanya kebanyakannya datang secara walk-in di hospital atau klinik yang melaksanakan program itu di seluruh negeri termasuk di HWKKS di Likas dekat sini yang menjadi antara 5 hospital pakar di Sabah melaksanakan PIK Kids. Sementara itu Syahelmi berkata jangkitan COVID-19 di Sabah dijangka terus meningkat dalam tempoh terdekat berikutan kadar kebolehjangkitan atau RT bagi negeri Sabah ketika ini yang tinggi iaitu 1.54 berbanding 1.32 bagi RT kebangsaan. Manakala seorang lelaki yang membuat laporan berkaitan dakwaan ternampak kumpulan bersenjata menyusup masuk ke Long Patau Tambisan Lahad Datu baru-baru ini mengaku memberikan maklumat palsu kepada pihak polis. Pengakuan itu dibuat di hadapan Magistrate Ryan Sagiran Reina ketika lelaki terbabit dihadapkan di Mahkamah Magistrate Lahad Datu hari ini. Lelaki terbabit didakwa mengikut Seksyen 182 Kanun Keseksaan kerana memberikan maklumat palsu dengan niat menyebabkan penjawat awam menggunakan kuasa sah di sisi undang-undang yang mendatangkan bencana kepada seseorang lain. Berikutan itu, Ryan memerintahkan tertuduh di penjara 6 bulan sebelum dirujuk ke Jabatan Imigresen untuk tindakan selanjutnya selepas selesai menjalani hukuman berkenaan. Berdasarkan kertas pertuduhan, lelaki warga asing terbabit yang dikenali sebagai Ben didakwa membuat laporan polis palsu di kaunter pertanyaan Balai Polis Cendrawasih Lahad Datu pada jam 7.54 malam 3 Februari lalu. Laporan itu berkaitan jenayah pendaratan 13 orang memakai pakaian celoreng dan memegang senjata berlaras panjang dipercayai tentera dari selatan Filipina yang sebenarnya adalah palsu. Sementara itu, Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Idris Abdullah dalam satu kenyataan berkata, laporan dibuat lelaki terbabit menimbulkan kegusaran dalam kalangan orang awam di Sabah. Bagaimanapun katanya siasatan polis pada 5 Februari lalu mendapati laporan polis itu adalah palsu dan tidak benar. Sebaliknya ia dibuat dengan motif untuk mereka-reka cerita. Kononnya tempat tinggal suspek tidak selamat bagi menarik perhatian pihak keselamatan. Tindakan suspek juga katanya ada kaitan dengan masalah keluarga dialaminya kerana perkahwinannya tidak direstui oleh ahli keluarga dengan harapan selepas laporan polis itu tiada lagi gangguan daripada keluarga isterinya.
Berita seterusnya, semua pusat pemindahan sementara PPS yang menempatkan mangsa banjir di daerah Pitas ditutup sepenuhnya hari ini. Penutupan bermula jam 12 tengah hari itu termasuk 2 PPS yang menempatkan 559 mangsa daripada 183 keluarga. Dalam kenyataan yang dikeluarkan, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah berkata, setakat jam 10 pagi hari ini, PPS Dewan Kampung Sinukap kekal merekodkan seramai 510 mangsa banjir meliputi 170 keluarga. Manakala katanya 49 lagi mangsa banjir membabitkan 13 keluarga berada di PPS Kampung Kusilat. Terdahulu 2 PPS iaitu Dewan Sekolah Kebangsaan Pekan Pitas 2 dan Dewan SK Rukom ditutup semalam sekaligus menunjukkan situasi banjir di daerah Pitas semakin pulih. Seterusnya, Sabah merekodkan kes harian melepasi paras 3,000 dengan catatan 3,333 kes baharu hari ini, iaitu antara jangkitan tertinggi pernah direkodkan sepanjang kira-kira 2 tahun pandemik COVID-19 melanda negeri ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, jumlah itu membabitkan peningkatan tertinggi pernah direkodkan, iaitu 1,264 daripada 2,069 kes yang dilaporkan semalam. Katanya secara keseluruhan semua daerah di Sabah mencatat jangkitan baharu hari ini dengan 10 daerah merekodkan kes 3 angka berbanding 7 daerah semalam. Beliau berkata perbandingan kes direkodkan di setiap daerah turut menunjukkan beberapa daerah mencatat pertambahan sehingga 2 kali ganda berbanding semalam, malah ada yang mencatat peningkatan hingga 4 kali ganda. Katanya hanya 6 daerah didapati merekodkan penurunan kes namun masih mencatatkan angka yang tinggi kecuali daerah Kalabakan. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.